Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'dal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairul kalam kalamullah wa ahsanu hadi hadun Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja adalah milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang menjadikan seluruh alam ini. Rabbul Alamin, bukan Rabbul Muslimin atau Rabbul Arab. Bukan Tuhan untuk orang Islam saja atau Tuhan bagi orang Arab, tapi Rabbul Alamin. Allah yang menghidupkan kita semua, Dia juga yang berhak mematikan kita semua. Dia telah menyediakan macam-macam rezeki pada semua hambanya, tak kira Muslim atau belum Muslim yang berusaha untuk cari rezekinya. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yang diutuskan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, bukan rahmat lil Arab, sebagai utusan Allah yang terakhir, membawa rahmat kepada seluruh makhluknya, yang Muslim, yang belum Muslim, yang Arab, yang Ajam, kesemua adalah hamba Allah dan hidup di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala cucuri rahmatnya ke atas semua nabi-nabi, daripada Adam alaihissalam kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ishaq dan Ismail, dan juga Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga masing-masing yang mati dalam beriman. Kerana ada keluarga yang tidak pula beriman. Di antara keluarga yang tidak beriman adalah anak dan isteri Nabi Nuh. Di antara yang tak beriman ialah isteri Nabi Lut. Di antara yang tidak beriman ialah isteri, suami ataupun ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya. Semoga Allah cucuri rahmatnya ke atas semua umat yang mengikut Nabi masing-masing, dan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai radhiyallahu anhum wa radu, dan semua umat Islam yang masih hidup sehingga hari kiamat. Amin. Yang kami hormati saudara pengurus majlis,
yang kita muliakan Tuan Imam Musallah ini, ahli-ahli jawatan kuasanya, dan semua muslimin dan muslimat yang telah bersama kita pada malam yang mulia ini. Diri saya dan sahabat saya Abdul Wajid dan Zaki, dengan kehendak Allah sepatut sampai pukul 7. Tapi Allah takdir dia sampai sebelum Isya. Patutnya kuliah kita lepas maghrib, ditakdirkan Allah selepas Isya. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Allah Maha berkuasa, Dia yang menentukan apa yang terbaik untuk kita semua. Manusia boleh merancang, boleh mengikhtiar. Yang menentukan pada akhirnya Allah Rabbul Alamin. Saudara muslimin dan muslimat, sempena juga esoknya hari cuti. Cuti apa esoknya? Awal Muharram. Dan awal Muharram ini dipilih oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi tahun Hijriyah yang baru bagi umat Islam. Supaya kita faham, agama Islam datang mengajar kita supaya menjadi umat yang berilmu. Biasanya Islam ini untuk orang-orang intelek. Kerana agama Islam menganjurkan supaya umatnya suka membaca wahyu yang pertama, Iqra. Supaya umat ini umat yang berfikir. Sebab itu Islam is a religion for the intelligent. Untuk orang yang mau berfikir. Sedikit mukaddimah tentang awal Muharram. Mengikut sejarah, memang Nabi tak pernah menentukan dan menetapkan awal Muharram bagi tahun Hijrah. Kerana sejarah terbukti Nabi tak hijrah waktu awal Muharram. Dia mulai hijrah pada 1 Rabiul Awal. Sampai di Madinah 8 Rabiul Awal. Hanya dipilih Muharram ialah kerana orang baru habis ibadat haji. Ala kulli hal, yang disunnahkan di dalam hadis-hadis yang sahih, boleh kita periksa dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain sahih. Kita digalakkan puasa 10 hari bulan Muharram. 10 Muharram. Kerana itu puasa Bani Israel terhadap puasa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi tidak mau nanti jadi satu fitnah. Dia galakkan umatnya kalau boleh puasalah 9 Muharram bersama 10 Muharram. Supaya ada sedikit perbezaan kita dengan puasa orang ahli kitab, Yahud. Supaya orang Yahud tidak anggap bahawa kita mengikut mereka 100%. Kerana Nabi Musa, Nabi kita juga. Jemaah muslimin dan muslimat, balik pada tajuk malam ini. Apakah perlu manusia itu beragama? Sebelum saya masuk pada tajuk apakah perlu manusia beragama, marilah sama-sama kita memahami kalimah agama ini dulu. Kalimah agama ini bahasa Melayu. Bahasa orang putih panggil religion. Bahasa Arab ad-din. Lihat berapa ayat Allah tentang kalimah ad-din dulu. Supaya kita umat yang beragama dapat memahami istilah agama itu dengan betul. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna ad-din indallah al-Islam.
Kalau terjemahkan din pada agama, artinya sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah ialah Islam. Artinya agama selain Islam tak sah. Lalu Allah berfirman lagi, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang pilih-pilih atau siapa yang pilih agama selain Islam, falan yuqbala min. Allah guna kalimat lan, lam dan nun, lan li abad. Lan artinya selama-lamanya. Siapa yang pilih agama selain Islam, Allah tak terima. Falan yuqbala min. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang rugi. Dia ingat dia untung, tapi dia rugi kerana Allah tak terima. Ini agama. Seperti mana Nabi pula bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal satu amalan yang kami tak suruh pandai-pandai dia buat, tidak diterima. Raddun, tak diterima. Contohnya, lihat kalimat agama, din tadi. Allah berfirman lagi, ini satu ayat yang sangat penting difahami oleh semua orang Islam. Ini ayat Allah beritahu kepada kita 1400 tahun dulu. Turunnya waktu Nabi sedang mengerjakan haji, yang kita umat Islam sudah ibadat haji. Di satu tempat yang mana kalau orang tidak ada di situ tidak sah hajinya, yaitu di Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Din diguna. Hari ini Allah berfirman, aku telah sempurnakan agama Islam untuk kamu. Bila Allah berfirman hari ini dia telah sempurnakan satu benda yang sempurna, artinya tak boleh diubah, tambah dan kurang. Dalam istilah bahasa orang putih dia kata, something is been perfected. No minus, no plus. No changes. Barang siap. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan saya Allah telah cukupkan keperluan kamu. Segala nikmat aku sudah cukup. Sejak kamu lahir sampai kamu mati, agama Islam telah atur. Cantiknya Islam, cara dia mengatur luar biasa. Tak jumpa dalam Taurat, tak jumpa dalam Injil, tak jumpa dalam Zabur, tak akan jumpa dalam semua kitab-kitab agama lain. Sejak dari lahir, cara menyambut seorang bayi, cara mendidik seorang anak, cara makan, cara minum, cara masuk tandas, bagaimana nak membersihkan diri, cara pakai, cara bercakap, cara menyaga, cara nak kahwin, cara nak cerai, pembahagian pusaka, hutang piutang, semua telah diajar. Sampai kepada urusan mati diajar oleh Islam. Cukup. Lengkap. Waraditu lakumul Islam madina. Lihat ayat Allah. Waraditu lakumul Islam madina. Allah reda Islam buat kamu. Islam yang mana yang Allah reda? Islam yang Allah sempurnakan
Bukan Islam yang kita ubah suaikan. Nah. Cantiknya Islam. Tak cantiknya orang Islam. Cantiknya Islam, tak cantiknya orang Islam. Al-Islam mahjubil muslimin. Keindahan Islam telah dikaburkan, tertutup oleh orang Islam sendiri. Kerana orang Islam salah faham terhadap Islam. Contohnya, kalau kita kata Islam, kita punya dah salah. Islam itu Allah punya. Siapa yang kata saya Islam, salah. Yang betul, saya Muslim. Ada beza antara Muslim dan Islam. Islam agama Allah. Siapa yang menerima Islam, nama dia Muslim. Wa qal innani minal muslimin. Islam itu cantik, sempurna, elok. Orang Muslim ada yang baik, ada buruk, ada yang ugly. Bad, good and ugly. Betul tak betul? Islam tak suruh kita menipu. Ada tak orang Islam yang menipu? Ada. Bukan. Pasal kita orangnya, bukan agamanya. Kita mesti bezakan. Sebagaimana perlunya kita bezakan antara bangsa dan agama. Arab satu bangsa. Sebelum datang Islam dikenali dengan Arab Jahiliyah, Arab Musyrikin. Bukan? Mekah itu sebelum datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 360 berhala. Yang sebesar-besar sampai sekecil-kecil. Rupa pun ikut masing-masing. 360 berhala mewakili 360 kabilah. Puak masyarakat majmuk. Sudah ada. Tapi Alhamdulillah. Madinah pula campur. Musyrikin Madinah dengan ahli kitab Yahud dan Nasara. Majority orang-orang musyrikin. 23 tahun Mekah dan Madinah hanya tinggal 100% orang Islam. 23 tahun. Rasulullah SAW datang memerdekakan, membawa perubahan daripada bandar yang penuh dengan berhala tinggal Kaabah wahdah la syarika lak. Dua 23 tahun. Kita sudah merdeka berapa puluh tahun? 50 lebih tahun. Berkurangkah berhala kah, bertambahnya berhala? Tambahnya berhala. Kerana apa? Kerana kita tidak menjalankan dakwah. Kita puas dengan agama kita, kita ingat Islam kita punya. Bukan kita punya, Allah punya. Untuk siapa? Untuk semua bangsa. Ibadat haji dapat membuktikan. Kalau kita pergi Mekah, macam-macam bangsa ada. Sehitam-hitam sampai seputih-putih. Bukan? Daripada Asia sampai kepada barat, sampai ke timur, sampai selatan, Afrika, semua datang. China, Mongolia, Jepun, Vietnam, Australia, Fiji, Tonga, Sudan, Algeria, sebut saja, Canada, Russia, semua datang. Allahu Akbar.
perlu tidak kita ada agama? Kalau kita faham apa itu agama, senang jawapannya. Saudara-saudara, saya ingin saja minta kerjasama. Sekiranya kita ditanya orang, apa itu agama? Apa ya jawaban kita kira-kira? Bantu saya kalau kita ditanya kawan-kawan kita. Perlu apa saya beragama? Ada juga orang yang berkata, saya tak perlu agama. Saya tahu mana baik, mana buruk. Cukup saya buat apa yang saya rasa elok. Saya tak buat jahat, saya tak tipu, saya tak mencuri. Ya, cukup. Pernah tak kita dengar ada orang yang kata begitu? Mungkin kita tak banyak terdedah. Saya asalnya keturunan Cina, masih Cina. Ibu bapa saya dulu beragama Buddha. Saya jadi Buddhis. Kita ikut tok nenek kita kan biasanya. Lama-lama saya sedang mencari, nak mendalami agama lagi. Saya hijrah ke agama kakak saya, Kristian, agama Nasrani. Cari-cari, masih ada kekurangan. Akhirnya 68 saya bersyahadah. Baru saya masuk Islam sampai hari ini. Bila masuk Islam, baru saya nampak kecantikannya. Dia menggabungkan semua yang sebelumnya. Quran satu kitab yang dikenali sebagai the last testament, kitab yang terakhir, datang untuk melengkapkan kitab yang disebut New Testament Injil, Old Testament Taurat. Quran sebagai last testament. Ringkasnya, bila kita ditanya perlu tak beragama, saya telah berdakwah di Malaysia, di Asia Pasifik, daripada Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei, daripada Cambodia, Jepun, Taiwan, China, Korea, Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Tonga, Fiji, Timur Tengah, Eropah, telah saya jalan. Berapa lama saya berdakwah? Hampir 35 tahun. Saya jumpa dengan macam-macam manusia. Yang teragama, yang banyak agama, dan macam-macam lagi. Bila saya kata perlu kita beragama, yang tak beragama kata tak perlu. Saya kata tidak ada satu manusia di bumi Tuhan ini yang hidup tanpa beragama. Dia masih tak faham lagi. Saya kata tidak ada satu manusia yang hidup di atas bumi Allah yang tak beragama. Mana boleh saya tak beragama? Itu dah maksud saya. Kerana dia tak faham istilah agama, dia keliru. Cina komunis dulu. Masih kuat sekarang juga. Dia kata teragama. Saya kata ada. Mana boleh teragama? Rusia sosialis. Tak ada agama? Ada. Amerika kapitalis. Tak ada? Ada.
Saya baru terima saja. Tadi sebelum Isyak. Ya. Cerita Rusia yang selama ni tak izin orang Islam menyambut hari raya secara besar-besaran. Tahun ini dia benarkan. Bila dia benarkan, dia pun terkejut. Dia lihat sepanjang perjalanan dekat masjid itu penuh dengan orang. Datang untuk solat Idul Adha. Dengan takbir Id. Bukan mercun, takbir. Kita campur. Mercun pun ada, takbir pun ada. Mercun bukan kita punya, orang lain punya. Kita punya keliru kan. Kita semua boleh kan. Jadi campur-campur lah. Tak ada. Kita ada cara kita, dia ada cara dia. Lakum dinukum waliyadin. Kita baca ayat ni bukan tak baca, tapi tak faham. Bukan tak baca. Tapi macam dia dan kita lebih kurang. Tak boleh. Dia, kita. Saya kata tidak ada satu orang boleh hidup tanpa agama. Dia kata ada. Saya kata, do you understand this word religion? Faham tak? Religion ini apa dia? Dia kata religion way of life. Tak tepat. Semua kata way of life. Hinduism pun kata Hinduism is a way of life. Buddhism is a way of life. Christianity is a way of life. Islam is a way of life. Semua sama. Yang dinamakan religion, agama ini, ialah supaya kita faham, senang kita faham. Ialah do and don'ts. Faham ya, do and don'ts? Artinya peraturan ini boleh buat, itu tak boleh buat. Ini boleh, itu tak boleh. Satu peraturan. Yang mana peraturan itu ada boleh buat, tak boleh buat. Mana ada satu dunia, satu negara yang tak ada undang-undang boleh tak boleh, boleh tak boleh, ada tak? Ada tak? You pergi satu dunia ni, ini boleh masuk, itu tak boleh masuk. Ini boleh buat, ini tak boleh buat. You boleh bawa barang ni masuk ke negara dia, ini tak boleh bawa, dada tak boleh bawa, senjata tak boleh bawa. Bukan begitu. Sekarang semua kalau nak masuk kapal terbang, gunting pun tak boleh bawa. Bukan? You bawa, dia ambil. Tak boleh, dia kata tak boleh. Kita kena gunting kecil ya, kecil pun tak boleh. Kan? Semua negara you nak masuk, dia kena ada visa. Tanpa visa you tak boleh masuk. Ada visa dia kata 1 bulan, 1 bulan. Lepas 1 bulan you tak renew, dianggap illegal, salah. Semua negara ada peraturan, ada hukum hudud. Kadang-kadang kita keliru. Hudud pun keliru. Bukan. Mana ada hudud? Tak boleh ada hudud. Saya kata, mana negara yang tak ada hudud? Cuba tunjuk ke saya. Dia pun terkejut. Mana pula negara tak hudud? Memang semua negara tak ada hudud. Inilah masalah. Hudud itu bahasa Arab. Bukan. Kalau kita pergi mana pun, kita bawa kenderaan, di highway, ada tak kalimah Malaysia ini letakkan had laju? Ada tak? Ada tak? Had itu singular. Plural hudud lah. Erti hudud, had, batasan, limitation. Mana-mana pun ada limit. Negeri China, satu keluarga limit paling banyak 2 anak. Nak belah 10 anjing tak apa, anak 2.
20 kucing tak apa, anak tetap 2. Manusia saja tak boleh lebih. Binatang tak apa, lebih-lebih. Tak lama nanti binatang lebih banyak daripada manusia. Kan? Ini contoh. Hanya bezanya, erti agama peraturan, undang-undang. Beza Islam ini, peraturan itu Tuhan yang tentukan. Tuhan yang buat. Bukan buatan manusia. Jadi manusia tak boleh lari daripada peraturan. Manusia tak boleh lari daripada undang-undang. Imma dia ikut undang-undang ciptaan manusia sendiri atau ciptaan Tuhan. Itu saja yang beza. Kalau kita diberi pilihan ikut peraturan buatan manusia dengan peraturan dari Tuhan, mana yang lebih baik? Apa jawapan saudara semua? Tuhan lah. Kerana undang-undang Tuhan satu undang-undang untuk semua orang sama. Sama saja. Dia tak membezakan antara kaya dan miskin, antara tua dan muda, antara laki dan perempuan, antara raja dengan rakyat. Sama, satu law for everybody. The divine law. Contohnya, undang-undang Allah kata kalau sudah akhir balik wajib semayang. Berapa waktu? 5. Bukan? Ada ya? Undang-undang kata rakyat biasa 5 waktu ya. VIP 3 waktu. VVIP 2 waktu. Yang lepas dari VIP seminggu sekali pun cukup. Hari Jumaat saja. Itu yang panggil Friday Muslim. Jumaat saja dia hadir, hari lain tak jumpa lagi dah. Ini kata Friday Muslim. Tak ada. Mana you pergi pun, raja ke, presiden ke, semayang tetap 5 waktu. Contohnya puasa. Puasa kita mula pukul berapa? Sebelum fajar. Buka pukul berapa? Bila maghrib, kan? Satu dunia kalau datang puasa, bulan sama. Bulan tetap Ramadan. Tak boleh. Saya, negara saya, bulan puasa ke Ramadan panas. Saya pilih waktu sejuk. Saya puasa juga 1 bulan, tapi bulan saya pilih. Tak boleh. Bukan you punya bulan. Allah punya bulan. Kerana saya seorang yang seorang kaya, saya puasa setengah hari saja. Setengah puasa 1 jam saja. Mana boleh. Dia tetap mula dari sebelum subuh sampai maghrib. Sama saja. Kan? Orang nak pergi ke Mekah. Walaupun bagaimana kaya you boleh bawa jet you sendiri. Tawaf tetap 7 round. You nak tawaf dengan kapal terbang, silakan. Tapi orang tak berani tawaf dengan kapal terbang. Takut dia accident. Kan? Setengah orang dahsyat. Dia punya sibuk sampai tarak waktu. Tawaf pun nak express, semua nak express, tapi tetap 7 round. Tak boleh kata saya ini kerana orang yang sangat penting. Saya tak boleh, saya 1 round saja. Orang macam kita 7 round. Tak ada 7 round juga. Setengah orang pula dia kena nak wukuf, dia kata susah. Dia bawa private jet, dia lalu Arafah. Boleh tak? Dapat dah haji. Dia pun ada di Arafah apa? Bukan. Yang penting, walaupun sesaat di Arafah, wukuf sah. Walaupun sesaat. Tapi erti wukuf apa? Dia hanya bawa kapal terbang lalu lepas Zuhur di atas Arafah.
Tak boleh. Dia tak wukuf. Apa itu wukuf? Kita kena faham kalimah tu. Wukuf itu apa dia? Ya. Kalau you jalan di Timur Tengah, dia ada signboard, kadang-kadang dia tulis letak wakaf. Wakaf. Waqafah. Wakaf. Apa itu wakaf? Stop. Artinya berhenti seketika. Dia boleh kalau naik kapal jet dia sendiri kalau nak pergi Arafah. Tapi enjinnya kena stop seketika. Kalau dia lalu, itu bukan wukuf. Wukuf ini berhenti seketika. Wakaf, berhenti. Itu artinya. Sama Islam itu cantik. Satu undang-undang untuk semua yang Muslim. Tak kira kaya, miskin. Sama saja. Kecuali orang yang uzur, ada hukum kelonggarannya. Ini undang-undang Tuhan. Yang mana undang-undang itulah yang dinamakan agama. Tanpa agama tak ada disiplin. Habis, hancur. Negara kalau traffic light, ada junction, tak ada lampu hijau, Allah saja yang tahu ke berapa kita nak lalu. Siapa berani, laju. Siapa berani, kalau dapat pula orang yang memang tak berani. Selalu kalau kita tengok, kalau ada traffic jam mana, kita tengok-tengok, selalulah perempuan juga driver. Tapi ada perempuan yang memang laju. Saya pernah naik kereta yang dibawa oleh perempuan Jepun. Saya tak tahu, dia memang racer. Memang dia orang yang membawa kereta-kereta yang pandu cepat dalam race ini. Kebetulan dia jadi driver kita. Itu yang cepat. Kalaulah mana-mana peraturan, tempat yang tak ada peraturan teruk. Contohlah kita kata rumah duduk, rumah pangsa, rumah flat. Tak ada peraturan, you nak buang apa, buang lah ikut suka hati. Bukan? Orang tak nampak kan, saya tak suka lah tu botol saya. Kertas saya tak suka, saya buang. Buatlah tengok, apa nak jadi. Mesti ada peraturan. Nak buang sampah, ada kawasannya buang sampah. Bila ada agama, ada peraturan, ada disiplin, ada adab. Baru hidup manusia selamat. Hak you saya jaga, hak saya you jaga. Bukan? Itulah yang dinamakan agama. Tapi masalah dia sekarang, agama Islam paling indah, paling sempurna kalau kita ikut. Agama Islam ajar kita, orang Islam, bila kita mengaku saya Muslim, kita tak boleh mewakili satu bangsa. Tak boleh. Bila kita sudah Muslim, kita mewakili manusia sejagat. Quran kalau kita lihat, untuk siapa tuan-tuan? Quran diturunkan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita saja. Siapa kata Quran untuk kita saja, untuk orang Islam saja, dia sudah salah, berdosa. Untuk mengetahui apa sebab Allah turunkan Quran, Allah sendiri bagi tahu dalam bab Ramadan. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kami turunkan Quran sebagai apa? Huda, petunjuk. Petunjuk kepada siapa? Siapa? Manusia. Allah tak kata petunjuk pada Arab, kepada Turkistan, kepada Pakistan, pada orang Melayu, tak ada. Pada manusia.
Quran ini kitab panduan bagi manusia. Kita pula anggap kita punya. Kan? Saya rasa sedih. Tahun 60-an, bila saya nak memeluk agama Islam, saya nak baca Quran tapi tak dikasih. Tak boleh. Ini orang yang makan alif bayar tak boleh. Apa nak buat? Dah tak boleh lah. Tapi bila Allah nak bagi hidayat, tak perlu Quran. Dengan saya baca sejarah Sayyidina Umar ibn Khattab, saya masuk Islam. Kerana saya cari dengan minda yang terbuka, jiwa yang terbuka. Sekarang, mana-mana saya pergi, kalau siapa ada Quran, kalau kawan kita yang ingin tahu apa itu Quran, bagi dia. Sudah ada terjemahan Cina, ada terjemahan Tamil, ada terjemahan dalam pada Urdu, ada Jepun, ada macam-macam Perancis, semua ada. Untuk apa diterjemahkan? Supaya semua bangsa boleh dapat manfaat. Allah dah bagi tahu, Allah itu Rabbul Alamin. Dia yang menjadikan semua bangsa. Muslim tak Muslim, Allah juga jadi. Takut kita keliru. Tuhan Allah jadikan kita. Tuhan Cina bikin orang Cina. Tuhan India buatlah orang India. Takut kita ada perasaan begitu. Tak betul. Mungkin mereka ada kepercayaan macam tu. Kita tak boleh. Kita, Allah dah kata, huwa khaliq, dua Rabbul Alamin. Nabi Muhammad pun rahmatan lil alamin. Untuk semua orang, supaya itu semua bangsa boleh jadi umat Nabi. Lihat dalam Quran, banyak ayat yang Allah mula-mula turun, ya ayuhan nas, wahai manusia, bukan wahai Arab. Waktu Nabi sedang di Arafah menunaikan haji yang terakhir, yang pertama dan yang terakhir, dia depan semua orang Islam, 100% orang Muslim saja boleh ada di Arafah. Nabi tak pakai kalimah wahai Arab, tak ada. Wahai Muslim pun tak pakai. Dia selalu guna istilah ayyuhan nas. Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid. Wa inna abakum wahid. Wa kullukum min Adam wa Adamin turab. Laisal Arabiyyun fatlun alal a'jam illa bitaqwa. Allahu akbar walillahil hamd. Wahai manusia, itu yang diseru oleh Nabi. Dia sedang berhadapan 100% Muslim. Kenapa dia tak pakai ya hujjaj, ya muslimin? Dia nak bagi tahu pada setiap umat yang datang di Arafah, agama Islam adalah untuk semua manusia, semua bangsa. Sebab itu dia guna istilah ayyuhan nas, wahai manusia. Bukan wahai Arab. Inna rabbakum wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu hanya satu. Contohnya kalau orang tanya kita, Malaysia, siapa Perdana Menteri kita sekarang? Ada berapa banyak Perdana Menteri di Malaysia? Apa jawapan kita? Tuan-tuan tolong jawab. Berapa Perdana Menteri? Berapa? Menteri-menteri ramai, kan? Perdana Menteri berapa orang? Satu, tetap satu. You tanya di Amerika, siapa Presiden Amerika? Obama, satu. Senator banyak.
Ya. You suka ke tak suka, tetap satu. Bukan? Itu masalah kamu lah, suka tak suka. Ya. Nabi bagi tahu Tuhan kita hanya satu. Allah, you suka tak suka, you nak beriman tak beriman, itu masalah you. Tuhan tetap satu, tak ada dua. Itu maksudnya. Wa inna abakum, wahai kamu semua datang dari satu bapa. Siapa nama bapa kita? Atuk kita nama apa? Adam. Jangan pula, mana saya tahu. Itu problem lah. Ada setengah orang kata, tidak, ikut teori Darwin kita ini keturunan monyet. Ape. Bukan. Itu problem sikit lah. Bukan. Dia kata percaya pada evolution. Dia semula jadi. Mula daripada orang hutan. Lama-lama jadi orang bandar. Bukan. Orang hutan tetap orang hutan, bukan. You pergi mana you nak cari hutan, dia duduk dalam hutan. Dia makan macam orang hutan. Dia tak boleh buat flat macam kita. Dia tetap dengan fitrahnya. Kalau boleh orang hutan boleh berubah bentuk, berarti binatang lain pun boleh berubah. Bukan? Mungkin dulu dinosaur. Tahu dinosaur? Dinosaur dulu. Lama-lama dinosaur jadi kecil. Dia jadi buaya. Lepas tu jadi cicak. Cicak-cicak lah. Buaya-buaya. Dinosaur kan. Tak boleh sama. Apakah kambing ini asalnya daripada apa? Mungkin daripada dinosaur ke. Lama-lama dia jadi kecil-kecil ikut zaman. Binatang tetap binatang. Bukan. Manusia tetap manusia. Lalu Nabi bagi tahu kita ini adik-beradik. Bapa satu, mak pun Hawa. Cina ke, India ke, Melayu ke, Arab ke. Kaki lang. Dalam Hokkien dia kata kaki lang. Adik-beradik. Ya. Kita dan Lim Kit Siang adik-beradik. Adik-beradik lah. Kalau balik pada hadis tu. Dia pun dari Adam juga, kita pun dari Adam. Dia pun dari Hawa, kita pun Hawa. Hanya kebetulan dia pilih belum mau beriman. Kita pilih untuk beriman. Itu saja beza. Manusia tetap manusia. Itu yang Nabi sambung lagi. Laisal Arabiun fatlun alal a'jamin walal ahmar ala aswad illa bitaqwa. Orang Arab bukan lebih baik dari orang bukan Arab. Orang putih bukan lebih baik dari orang hitam. Orang yang paling baik di sisi kamu dinilai oleh Allah bukan dari nama, bangsa, keturunan, daripada ketakwaan hati kamu. Kalau hati kamu beriman pada Allah, walaupun you ini hitam pekat, hati itu tetap putih. Tapi kalau you putih, tapi kufur pada Allah, dia tetap hitam. Yang Allah nilai bukan rupa, bukan nama, bukan bangsa. Tak ada nilai. Yang nilai takwa. Di mana letak takwa kita, tuan-tuan? Di mana letak takwa? Di kupiah ni. Tak ada. Ini kupiah. Kita pergi Mekah, belilah kupiah. Buat balik. Bagilah hadiah. Ini daripada Mekah. Cek Taiwan bikin punya. Kita pergi Madinah, beli jubah, macam-macam jubah. Buat balik bagi hadiah dia. Cek. Cina mari punya. Bukan? Oh, jangan main, kalah kita. Dia mass production semua barang-barang. Datang daripada luar.
Nak tunjuk cantiknya Islam. Islam terima semua asal halal. Itu saja. Bukan? Kita semua sama. Tapi kalau kita terima hakikat ni, agama suruh kita terima. Bila kita jadi Muslim, bila kita cakap bagi semua pihak. Baru cantik. Nabi tak pernah cerita tentang wahai Arab dan ayuhan nas, wahai manusia. Kita mewakili manusia, bukan mewakili bangsa lagi. Tak ada nilai bangsa itu. Yang ada nilai agama. Sebab itu kita perlu membezakan antara bangsa dan agama, antara budaya, adat dengan ibadat. Saya bagi contoh sedikit tambahan. Tadi kami datang lewat sedikit. Belum solat maghrib. Kami solat di luar. Dalam solat tadi, mungkin kalau siapa yang duduk sebelah sana boleh lihat. Kita letak beg. Saya nak ke depan supaya ada dinding. Tapi kebetulan basah. Solat di belakang sikit. Saya letak beg. Kenapa saya letak? Jangan, ini ustaz ni apa? Ni sembang menghadap beg je. Kalau orang tak faham. Nah, Nabi bersabda, maksudnya, jangan semayang tanpa sutra. Nabi larang umatnya yang semayang tanpa sutra. Apa itu sutra? Dinding boleh jadi sutra. Ini boleh jadi sutra. Kerusi boleh jadi sutra. Tiang boleh jadi sutra. Beg yang lebih kurang 1 kaki. 1 kaki berapa inci? 12 inci boleh jadi sutra. Tongkat boleh jadi sutra. Nabi dah bersabda, jangan solat tanpa sutra. Kerana apa? Kalau kita menghadap sutra, syaitan tak lalu. Manusia nak lalu pun tak boleh. Dia kena lalu selepas sutra. Kalau dia lalu antara kita dengan sutra, kita ada hak tahan dia. Halang dia. Sebab itu kita letak beg itu. Tadi kita solat isyak. Saya hanya supaya kita biasa. Jangan sampai tak biasa. Kalau kita dah sambut mahal hijrah tak berubah. Artinya kita tidak menambah ilmu. Allah berfirman, hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dan orang tak berilmu? Tentu tak sama. Samakah orang yang beragama dan orang tak beragama? Tentu tak sama. Saya nak supaya jemaah biasa. Rasulullah bersabda dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, aqrabu ma yakunu abdu min rabbi fa huwa sajid fa aktsar doa. Sehampir-hampir seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud, banyaklah doa waktu sujud. Sebab itu kita cerita. Saya kalau tak cerita, saya tak buat. Takut nanti orang, kenapa imam tu sujud lama sangat? Daripada dia ingat Allah, dia ingat tu imam. Hilang khusyuknya. Kan? Sebab itu saya kena maklum supaya kita semua faham. Okey. Dan kita semua boleh berdoa. Kemudian saya cerita, lepas solat nanti, kita hanya wirid zikir yang diajari Nabi, kemudian kita akan solat sunat. Kerana kita telah doa dalam sujud. Rasulullah galak kita, itu tempat yang paling afdal. Waktu kita sedang menghadap Allah, dalam keadaan sujud, kita doa. Boleh tak doa dalam sujud yang lain? Sebelum tahiyat akhir, boleh. Asal sujud, boleh. Tapi takut. Takut you semayang, you sujud yang pertama ke, ataupun you sujud rakaat kedua, ketiga ke, bukan rakaat 4. You dah minta, dah khusyuk minta, dia lupa rakaat keberapa.
Ya, kadang kita manusia ada khusyuk minta ini minta kita minta macam-macam bukan? Bukan. Sampai lepas tu terlupa ini rakaat ke berapa. Jadi mudah sujud yang akhir. Habis saja alhamdulillah kita pun tasyahud. Ini ilmu. Supaya kita tidaklah nanti lain. Nabi yang suruh. Hanya kita belum biasa lagi. Kena dibiasakan. Baru kita faham, oh begini. Lain kali kalau orang buat begitu, taklah terkejut kita kan. Taklah nanti kita pula marah sangat mufarakah dengan imam. Ini imam apa ni? Lama-lama sujud ini. Nanti bergaduh kita. Tak payah bergaduh, betul. Kebetulan dia buat itu betul. Hanya kita belum biasa. Kan? Sebab itu agama ini perlu ada ilmu. Kebanyakan kita beragama secara ikut-ikutan tanpa ada ilmu. Apa orang buat, kita ikut. Bukan? Kalau orang kata, kenapa buat itu? Semua orang buat macam tu. Bukan? Ikut siapa? Apa jawapan kita? Ikut majority. Ikut majority. Kalau dalam Quran ada ayat suruh ikut majority betul. Kerana Tuhan suruh. Kalau ada Nabi suruh ikut majority betul kerana Nabi suruh. Kebetulan. You tanya orang yang kata ikut orang ramai. Mana ada ayat agama suruh ikut ramai ke? Kalau ada kita ikut. Betul. Suruh cari satu ayat ikut orang ramai. Tak ada pun. Yang ada ayat suruh kita ikut siapa? Ikut Nabi. Ada. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan siapa yang sayang Allah, dia mesti ikut engkau ya Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, baru Allah sayang kita. Siapa lagi Allah suruh ikut? Was-sabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, orang yang lebih dahulu, lebih awal terima Islam. Siapa dia? Bukan untuk nenek kita. Orang Mekah Muhajirin dan orang Madinah Ansar dan mereka-mereka yang mengikuti mereka. Ikut orang ramai bagaimana? Tengok ayat Allah. Jumpa ayat. Wa in tutik aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut kebanyakan orang, mereka sesatkan kamu dari jalan aku. Ikut orang ramai tak boleh. Pasal orang ramai pilih jalan yang tak betul selalu. Ya. Istilah yang orang pakai majority is right. Itu adalah sistem demokrasi. Sistem demokrasi, kalau semua setuju kata laki-laki boleh kahwin sama-sama laki, dia berubahlah. Sudah berlaku di Ireland kan. Dia buat suatu memorandum. Persidangan. Boleh tak laki dengan laki kahwin? Kebetulan majoriti kata boleh. Berubahlah undang-undang. Boleh kahwin. Nanti satu hari pula, nanti orang akan bawa satu kes. Boleh tak perempuan kahwin dengan binatang? Mungkin akan bincang-bincang. Ini pilihan masing-masing. Hak masing-masing. Human right. Individual right. Semua nanti right. Okey, majoriti kata okey. Lepas tu, perempuan boleh kahwin dengan anjing. Laki boleh kahwin dengan kucing. Terserah. Kalau ikut majority. Bukan. Ikut majority dia bukan ada peraturan. Dia ikutlah. Siapa-siapa yang suka setujulah. Sekarang majority kata corruption itu bagus. Rasuah bagus. Bagaimana? Bolehkah rasuah? Majority kata riba bagus. Sekarang semua majority termakan riba. Betul tak tuan-tuan? Beli kereta, riba.
Kan? Beri rumah, riba lagi. Kan? Negara lain pergi haji pun riba. Kerana ada bank kasih loan. Pergi haji dulu, bayar kemudian. Wow, seronok kita. Memang nak pergi itu seronok. Habis balik, bila tunggu nak bayar, baru mengeliat. Hilang-hilang, selalu hilang. Tak boleh. Siapa yang terlibat dalam riba, Allah bagi tahu dia istiharkan perang dengan Allah dan Nabi. Berat. Tapi majoriti dari riba, betulkah? Betul. Salahkah? Tetap salah. Majority is not right. Yang right apa yang Allah kata right. Apa yang Allah kata haram. Inilah sedikit tambahan saya. Supaya kita orang yang beragama tak keliru. Pertama, kita mesti terima perlunya hidup beragama. Kerana bila hidup beragama, hidup ada disiplin, ada adab, ada peraturan. Itu artinya agama. Hanya sekarang perlu faham agama. Ya. Kita beragama, kita ikutlah agama. Itu caranya. Kan? Bila kita cakap macam orang beragama. Kita makan macam orang beragama. Betul tak? Tak macam orang lain kan. Orang tak beragama, dia tak kira. Semua makan. Yang tak makan, kayu dengan batu je. Ya. Semua yang 4 kaki itu semua makan. Kecuali kerusi. Dengan meja yang 4 kaki dia tak makan. Bukan. Tapi kita lain. Nak makan kita pilih, nak minum kita pilih. Kerana kita ada agama. Muslimin dan muslimat, saya pun tidak ada niat. Sekarang sudah hampir jam 10. Kita bagilah sedikit masa. 10 minit kalau ada soalan. Daripada saudara. Semua kita diizinkan untuk soal. Kita hari ini nampak ada juga sahabat-sahabat kita, saudara kita yang belum dapat hidayah Allah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada mereka. Ya. Bahawa agama untuk semua orang. Sebab itu kita galak sesiapa juga yang mau mendengar, mengikut kuliah-kuliah agama. Kerana supaya dia pun memahami apa itu Islam. Jadi kalau ada soalan, dipersilakan. Kita mula dari muslimat dulu kerana selalu orang kata lady first. Jadi kita bagi lady dulu kalau ada soalan. Mungkin ada mic kah? Ada mic untuk pihak muslimat? Mungkin tidak ada. Mungkin tak biasa ya soal jawab kadang-kadang. Kemudahan mic pun tak ada lagi. Ya. Kalau soalan pihak lelaki pula, muslimat ada soalan? Kaum ibu kalau ada soalan, kalau tidak ada alhamdulillah. Kaum bapa ada soalan? Fadal, silakan. Ya, ada saudara yang bertanya, apakah perbezaan ahli sunnah wal jamaah dengan wahabi salafi? Pertama sekali, ke semua umat Islam satu dunia, you pergi Mekah ke Medina ke Rusia ke Afrika ke China, tanya yuk kumpulan mana? Ahli sunnah wal jamaah. Tak pernah satu orang kata saya wahabi ke, saya wasabi ke, apa bi, tak ada. Saya ahli sunnah wal jamaah. Semua orang.
Ini istilah Wahabi ke Salafi satu istilah yang baru. Tapi kalimah Salafi wujud di dalam Quran hadis. Salaf artinya yang dahulu segi bahasa. Sahabat-sahabat Nabi dalam istilahnya mereka salaf, orang dahulu. Khalaf, orang kebelakangan. Kita termasuk orang khalaf, orang kebelakangan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad Al-Hambali, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah itu salaf. Mereka pun salaf, orang-orang yang hidup 3 zaman. Semua ada salafi. Nabi bersabda, "Qarnas qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum." Sebaik-baik manusia ialah orang yang hidup di zaman aku, iaitu sahabat. Kemudian tabi'in, tabi'in. Wahabi ini, kalau you pergi Saudi, orang kata Saudi Wahabi. Orang Saudi pun ketawa kita. Bila orang kata Saudi Wahabi, dia tahu orang ni memang tak faham apa dia cakap. Dia suka fitnah orang. Saya rasa sedih. Kalau kita kata kita orang berilmu, masih guna Wahabi, kita rugi besar. Kerana kita fitnah seorang ulama namanya Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dia seorang ulama. Dia pun dah mati. You fitnah dia, dosa dia akan pindah pada kita, pahala kita pergi kat dia. Rugi besar. Kalau nak kata dia salah, tunjuklah mana salah dia. Kalau ada salah pun dia juga manusia. Imam Syafi'i pun kata, Imam Maliki pun kata, kami manusia biasa. Boleh betul, boleh salah. Kalau salah jangan ikut, kalau betul ikut. Agama itu mudah. Jangan fitnah orang, hukum orang. Saya pun tak hidup di zaman dia. Saya pun tak pernah jumpa. Tapi bila orang kata Muhammad Abdul Wahab Wahabi, saya pun terbaca juga buku dia. Dalam pembacaan saya tak nampak pun apa yang dia cakap itu bercanggah dengan Quran dan hadis. Kita kata kita ahli sunnah wal jamaah. Dia pun ahli sunnah wal jamaah. Tapi nak fitnah orang kata kerana dia buat ini tak ada, itu tak ada. Yalah kalau dah tak ada, memang tak ada lah. Bukan? Ada lah. Kita di sini macam-macam buku ada. Sahih Muslim ada, Masya Allah. 40 hadis ada, Imam Nawawi, Masya Allah. Kalau ada situ ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Berapa orang baca? Berapa orang baca? Kan? Kita kata kita orang Syafi'i, betul tak betul? Betul tak betul umumnya? Nusantara ni Syafi'i. Apa nama Imam Syafi'i? Apa nama Imam Syafi'i? Susah juga kan? Saya jumpa orang Hanafi di India, Pakistan kadang-kadang. Saya kata, Nu'man bin Sabit berkata, Nu'man bin Sabit, ini imam mana pula? Saya kata, Nu'man bin Sabit. Nu'man siapa dia? Ini ya problem. Nu'man bin Sabit itu Imam Abu Hanifah lah. Itu nama dia. Abu Hanifah itu kunya dia. Syafi'i nama dia apa? Apa nama Imam Syafi'i anak? Oh, kena tahu. Tidak fitnahkan imam kita buat apa? Kita cakap-cakap apa yang kita buat, imam pun tak suruh, kita yang buat. Kemudian kita kata saya Syafi'i. Nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Saya rasa juga kadang-kadang sedih. Kita suka kaitkan dengan Imam Syafi'i tapi nama tak kenal, buku dia pun tak pernah baca. Ini yang luar biasa. Kan? Saya banyak masjid yang saya pergi, tak pernah satu kali saya tengok masjid orang buka kitab Imam Syafi'i. Tak pernah sekali pun.
Apa nama kita Imam Syafi'i? Bantu. Apa nama kita Imam Syafi'i? Problem juga. Oh, banyak cerita ini juga. Oh, Syafi'i, sikit-sikit Syafi'i. Minta maaf, janganlah fitnah imam kita. You nak cakap tentang Syafi'i, kena ada rujukan dia. Kita agama suka kias-kiaskan. Kanan-kanan kias-kias. Imam Syafi'i dalam kitabnya kata, la qiyas fil ibadah. Ibadat tak boleh main qiyas. Nabi dah tunjuk pada kita. Semua cara ibadat Nabi dah tetap tak boleh main qiyas-qiyas. Tapi kita suka kena qiyas. Nama kitab Imam Syafi'i ada dua yang terkenal. Yang awal dia tulis nama Yang terakhir Ar-Risalah. Kedua-dua pun tak baca. Tapi sikit-sikit Syafi'i. Bacalah, tolong baca. Maaf, saya nak tambah. Kalau kita mulai baca, rupa-rupanya banyak kita buat bertentangan dengan ajaran dia. Saya kena baca. Kerana dulu kita belajar empat imam pun kita kena baca. Supaya kita faham. Imam Syafi'i kata, Iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Mana hadis-hadis Nabi yang you ikut sahih, itulah mazhab aku. Dia bukan buat mazhab baru, tak ada. Kita anggap macam mazhab Syafi'i satu mazhab yang baru. Tidak. Sebab itu negeri barat sekarang, kalau you bawa saya Syafi'i, no. Saya mau tahu, you cakap itu dalam Quran ada dalil tak? Dalam hadis Nabi ada dalil? Ada, saya ikut. Tak ada, saya tak mau ikut. Habis cerita. Jadi istilah yang kita pakai Muhammad Abdul Wahab, Wahabi, satu istilah yang sengaja diguna oleh musuh-musuh Islam dulu. Supaya orang Islam berpecah. Akhirnya kita sambut. Saya tidak mengatakan maksum. Imam Syafi'i pun tak kata dia maksum. Imam Malik pun tak kata dia maksum. Apalagi Muhammad Abdul Wahab kemudian. Manusia biasa. Tapi bacalah sejarah dia dengan betul. Nak baca sejarah Muhammad Abdul Wahab, kena baca kitab sejarah yang memang orang tahu tentang Muhammad Abdul Wahab. Bukan dari musuh dia. Macam kita nak tahu Imam Syafi'i, kena bacalah kita Imam Syafi'i. Betul tak betul? Baru kita tahu apa yang Imam Syafi'i cakap. Saya bagi contoh tuan-tuan. Ini contoh terakhir. 10 sekarang. Ceramah ni lama-lama lapar. Tak boleh fokus. Saya tanya, minta tuan-tuan bantu saya saja. Selama kita semayang, kita baca doa iftitah tidak? Baca tak ada? Baca. Doa iftitah yang kita baca biasanya bagaimana bunyinya? Anak bantu. Bantu baca doa iftitah, bagaimana bunyi doa itu? Datang sini sekejap. Boleh? Datang boleh. Ini anak-anak dah belajar kan. Boleh tak? Mana lagi anak yang boleh volunteer? Saya nak minta baca apa yang kita selalu baca itu saja. Boleh anak? Boleh tak? Jangan segan. Siapa yang boleh baca doa iftitah? Antara anak-anak? Silakan. Kita nak jadikan sebagai penutup majlis ini. Silakan. Malu, tak apalah ya. Mungkin kali pertama kita di sini malu. Saya baca.
Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa tabaraka ismuka. Wa ta'ala jadduka. Wa la ilaha ghairuka. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Anda dah dengar? Pernah dengar? Tak pernah dengar. Umumnya tak dengar. Kalau yang dah belajar dia fahamlah. Yang umumnya apa benda pula dia pergi baca. Okey. Dengar lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama bata bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqas thawba 'abyad min ad-danas. Pernah dengar tak? Anak-anak pernah dengar tak? Cuba sekali lagi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Lagi? Lagi? Dengar lagi. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa anna awwalul muslimin. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Okey. Alhamdulillah. Yang pertama macam tak pernah dengar. Yang kedua lagi tak dengar. Yang tiga okey. Campur empat okey. Betul tak betul? Alhamdulillah. Kesemua boleh baca. Nabi ajar umatnya baca doa iftitah 12 macam. 12 macam. Mana-mana pun boleh. Yang Nabi suka baca subhanakallahumma wa bihamdika. Wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Tuan-tuan kalau pergi India, Bangladesh, India, Pakistan, Afghanistan, China, Timur Tengah, semua pakai subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la. Berapa ramai orang Islam China zaman sebelum Mao Zedong? 120 juta umat Islam di China. Sekarang selepas Mao Zedong 60 juta umat Islam. 2 kali population seluruh Malaysia. Chinese Muslim. Ramai. Nah, kita kata kita ikut Abu Hanifah, subhanakallahumma wa bihamdika. Dia pakai itu. Tapi nak baca Allahumma baik pun betul. Abu Bakar pakai itu. Nak baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira pun betul. Tapi tengok apa Imam Syafi'i, apa yang saya nak akhir, imam kita. Sila buka kita Al-Um jilid pertama. Kita Al-Um Imam Syafi'i jilid pertama. Buka doa iftitah yang nak Imam Syafi'i baca. Imam Syafi'i tak pilih subhanakallahumma bihamdika. Dia tak pilih Allahumma ba'id wa baini wa baina khataaya. Dia tak baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa dia baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Dia tak berakhir wa ana awwalul muslim wa atubu ilai. Panjang lagi. Doa iftitah wajjahtu tersendiri. Tak berhenti di ana awwalul muslimin, tapi wa atubu ilai. Kita tak baca sampai habis. Kita sambung Allahu akbar kabira dengan wajjahtu habis wa ana awwalul muslimin. Imam Syafi'i tak pernah baca macam itu. Ini ilmu saja tuan-tuan, bukan saya nak kata kita salah. Saya nak supaya kita ada ilmu. Bila nak kata saya ikut Syafi'i, fahamlah apa yang Syafi'i buat. Bukan. Tak percaya cakap Husin Yi, jangan. Hari pertama kita jumpa kan, mungkin ni dia apa pula dia bawa ni, macam-macam lah. Susah nanti. Baca sendiri.
buka kitab Imam Syafi'i secara adil, baca sendiri supaya kita sendiri faham. Saya tak kata salah, saya hanya mau kita faham apa yang kita mengaku selama ini. Kalau kita kata Imam Syafi'i, bacalah buku dia, you jumpa wajah tu dia tak baca Allahu Akbar kabira. Kerana Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila, satu doa yang terasing, wajah tu doa yang tersendiri, tak gabung. Dia tak gabung, kita saja yang gabung. Bukan? Kita pandai-pandai campur yang depan ke lepas tu yang belakang wajah tu kita potong. Imam Syafi'i tak baca macam tu. Kalau kita dah biasa hafal Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wasila, berhenti. Cukup. Sempurna doa iftitah kita. Tak payah sambung wajah tu. Kerana Nabi tak pernah sambung. Satu sahabat pun tak pernah sambung. Imam kita pun tak sambung. Makmum saja sambung. Jadi mudah-mudahan Allah beri kesedaran pada kita, jangan suka fitnah orang. Kita nak belajar agama. Bila agama mesti ada dalil, bukan qila wa qala, pendapat ni pendapat tak, mesti ada dalil. Dalil dalam Quran dah bagi tahu, fa in tanazaqtum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal akhir. Kalau kamu ada masalah, perselisihan, perbezaan pendapat, pandangan, kita tahu hidup mesti ada perbezaan, rujuklah balik kepada Quran dan sunnah. Itu perintah Allah, bukan saya yang kata. Allah yang perintah. Selesai masalah kamu dengan kembali pada Quran dan sunnah. Kalau ada, tak ada, berhenti di situ. Kalau kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, ya jangan ikut pandangan sangat, susah, tak habis. Orang ini kata begini, orang tu kata begitu, kita pun lagi keliru. Betul tak betul? Saya dah campur dengan macam-macam orang, macam-macam bangsa. Guru saya pun macam-macam ada. Dari Indonesia ada, Malaysia ada, Timur Tengah ada, daripada Albania ada, macam-macam guru. Alhamdulillah. Berguru ini kita mesti terbuka, baru dapat ilmu. Ya. Dan ilmu ada pada sesiapa yang cari. Mudah-mudahan Allah selamatkan iman kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akhiri majlis kita yang baik ini dengan sedikit doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma adkhilna jannatak. Allahumma adkhilna jannatak wa adkhilna jannatak. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu ya Allah, yang selalu mencari ilmu yang Engkau redai, iaitu ilmu yang bermanfaat ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak berguna, la yanfa. Ya Allah, murahkanlah kami rezeki yang halal yang diberkati oleh-Mu, dan jauhkan kami dari rezeki yang haram dan mutasyabihat. Ya Allah, jadikanlah amalan kami amalan yang soleh, yang diterima oleh Engkau. Jauhkan daripada amalan taleh yang tidak diterima ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna minasyakirin wa minal abidin wa minal qanitin wa minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami hamba yang bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah, dan jauhkan kami dari sifat kufur ya Rahman ya Rahim. Jadikan kami hamba-Mu yang beristiqamah dalam ibadat kami, kebaikan kami, dan jauhkanlah kami daripada benda-benda yang tidak baik ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami orang yang sabar ya Allah, dan menghadapi ujian hidup yang semakin mencabar ini ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitulah kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Lindungilah kami semua ya Allah. Engkau Tuhan Maha Pelindung dari segala fitnah-fitnah ya Allah, yang kecil atau yang besar, yang zahir ataupun yang batin ya Allah. Fitnah yang telah merosakkan perpaduan umat yang mulia ini ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-Mu yang suka berfikir, membaca, mengkaji ya Allah, mencari kebenaran-Mu yang berdasarkan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadikanlah orang yang berilmu di antara kami selesaikan segala masalah perselisihan dengan ilmu pengetahuan, ya Allah. Bukan dengan nafsu dan fitnah memfitnah di antara kami, ya Rahman, ya Rahim. Ya Jal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitulah kami rahmat-Mu, ya Allah. Lindungilah kami semua, ya Allah, anak cucu kami semua dari segala fitnah-fitnah, ya Allah, balak bencana, ya Rahman, ya Rahim. Dan berilah taufik yang hidayah yang berterusan pada kami, ya Allah. Dan juga para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Dan begitu kami mohon supaya Engkau maafkan segala kesalahan kami, kelalaian kami, ya Allah. Yang kecil atau yang besar. Dan maafkanlah kami yang hidup dan arwah-arwah di antara kami. Yang muda di antara kami, yang tua di antara kami, wanita dan yang lelaki di antara kami. Allahumma ighfir li hayyina maitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitulah kami rahmat-Mu, ya Allah, supaya Engkau gantikanlah prasangka buruk di antara kami supaya diganti dengan prasangka baik, ya Allah, supaya kami dapat menyatu padukan jiwa-jiwa kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalla Jalal wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Berilah kejayaan pada kami semua di dunia ini dan kejayaan di akhirat, ya Allah. Dan jauhkan kami dari azab dunia dan azab akhirat, ya Rahman, ya Rahim. Dan berilah hidayat para saudara-saudara kami yang dalam keadaan belum dapat hidayat-Mu, ya Rahman, ya Rahim. Yang hadir di sini dan mereka yang tak hadir bersama kami, ya Rahman, ya Rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.